Dalin, ada lebih kosong tak satu? Kitab. Kitab tu ada lebih tak atas tu? Ambil kalau ada, ambil satu. Tertinggal. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. InsyaAllah tuan-puan, kita akan sambung kitab kita. Malam ni ciri yang terakhir, ciri yang terakhir iaitu kalam. Ciri yang ke-13. Adapun yang ke-14, 15, 16 tu musannif dia hanya senarai saja, dia tak bincang. Dia just senarai 7 yang terakhir itu sebagai nak lengkapkan 20 ciri. Tetapi dia fokusnya adalah 13 ciri sahaja sebagai asas kepada sistem kepercayaan kita kepada Tuhan, berasaskan 13 ciri yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan settlekan malam ni ciri yang ke-13. Ciri yang ke-13 ni nama dia ialah kalamun. Nama dia ialah perkata. Tapi kita nak sebut ringkas saja kerana kitab kita ni direngkas. Kalau kitab-kitab lain dia agak panjang lah. Sifat perkata ni antara sifat yang agak dia panggil panjang perbahasan para ulama, dan dia juga merupakan sifat ataupun ciri yang kontroversi, sehingga dijadikan nama kepada ilmu usuluddin, ilmu kalam. Jadi ada 13 ciri itu, salah satu nama daripada salah satu 13 ciri itu, ciri yang ke-13 tu diambil nama sempena nama ilmu usuluddin. Jadi ilmu usuluddin ni dia banyak nama. Dia panggil ilmu tauhid. Ilmu tauhid tu diambil daripada ciri wahdaniyah.
Ciri wahdaniyah, keesaan Allah. Ilmu yang membincangkan tentang ciri keesaan Allah, itu dia panggil ilmu tauhid. Yang kedua dinamakan ilmu usuluddin. Yang ketiga nama dia ilmu kalam. Ilmu kalam ni kenapa tauhid ataupun ilmu usuluddin dinamakan ilmu kalam? Diambil daripada salah satu ciri Tuhan yang bernama perkata ataupun kalam. Dia juga merupakan ciri yang popular di kalangan para ulama bahas, dan dia juga menjadi ciri yang kontroversi di kalangan para ulama, sehingga Imam Ahmad bin Hanbal nak murid kepada Imam Syafi'i dipenjarakan kerana berpegang kepada pendapat dia. Dia tak nak ikut pendapat pemerintah ketika itu, sehingga pemerintah tangkap dia dan penjarakan dia kerana Imam Ahmad mengatakan bahawa Quran itu qadim. Jadi kita akan bincang. Sedangkan Quran itu kata pemerintah bukan qadim, baru. Tapi Syekh Ahmad ataupun Imam Ahmad bin Hanbal, dia tak nak mengelirukan orang awam, takut orang awam sangkakan bahawa Quran itu ciptaan manusia, maka tetap dia berpegang, dia mengatakan bahawa Quran itu qadim. Dia nak menyelamatkan akidah orang awam, walaupun sebenarnya Quran itu dia ada lafaz, bukan Quran itu sifat Allah, bukan. Quran itu ada perkataan boleh ditulis. Kalau tak baca, apabila mula tulis adalah permulaan. Sedangkan ciri kita nak bincang, ciri yang ada pada Allah Ta'ala tidak ada mula, tidak ada akhir. Itu nak cerita kontroversi di kalangan para ulama. Baik, kita teruskan dia punya perbahasan dia. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Nombor 13, yakni sifat ataupun ciri Allah Ta'ala yang ke-13. Ini samalah. Nombor ni sekadar untuk memudahkan kepahaman kita sahaja. Tertib ta'aqqul sahaja. Nombor 13 iaitu sifat ataupun ciri yang ke-13 yang bernama kalamun. Kalam. Apa dia kalam ini? Artinya arti kalam. Arti kalam wajib bagi Allah Ta'ala itu. Jadi wajib bagi Allah Ta'ala itu seperti biasa tuan, ini dipanggil kita dah biasa sebut, ini rumus ataupun pegangan dalam hati kita. Apa yang kita kena pegang dalam hati kita, iaitu wajib dengan makna mesti, dengan makna mesti ada bagi Allah Ta'ala itu satu sifat yang bernama berkata ataupun perkata. Yang bernama perkata. Jadi perkata tu nama bagi sifat yang berada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini i'tiqad ataupun pegangan kita yang pertama, iaitu pegangan pertamanya mesti, ataupun kita nak guna bahasa ilmu kalam, bahasa akademik dia panggil wajib, ataupun kita nak tukar kepada makna dia mesti ada pada diri Allah Ta'ala satu sifat yang bernama perkata. Itu pegangan kita. Satu lagi, dia ada dua pegangan. Setiap ciri ini ada dua. Pegangan yang kedua mesti juga, sebab mesti itu decide dengan akal kita, akal yang buat keputusan dengan kepahaman kita. Maka apa yang kita buat, hasil kepahaman kita putuskan mesti ada. Jadi mesti Allah Subhanahu wa taala ini bersifat dengan dia panggil apa? Perkata, satu. Yang kedua, istihalah dianya mesti tak bisu. Tak bisu tu sifat dia. Sebab tu dia bukan saja perkata, tapi makna perkata tu apa dia? Iaitu tak bisu. Sebab tu sampai bila-bila dia ada sifat perkata. Kenapa? Kerana tak bisu itu juga ciri yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah itu
Yani sifat perkata Allah itu bukan dengan huruf, bukan dengan suara, bukan dahulu, bukan kemudian. Kesemuanya perkataannya. Baik. Jadi ini dia nak jelaskan jenis ciri Allah Ta'ala itu bukan ada suara. Itu dia nak jelas. Jenis sifat yang ada pada Allah bukan ada suara, bukan dahulu, jadi bukan ada mula. Apabila mula cakap, kita kan ada mula, kita kan ada suara. Lagi pula kita ada mula cakap ada mula lah. Adapun sifat perkata Allah tu bukan sama dengan kita. Ni kena faham dulu sifat perkata sebelum kita bincang fungsi dia, peranan dia. Baik. Jadi sifat kalam ni tuan-puan, seperti biasa kita ulang sekali lagi, iaitu satu sifat yang jenis wujudi, yang tu standard lah. Semua tujuh ni standard saja dia punya ciri dia. Satu sifat yang jenis ada wujudi, yang jenis betul-betul ada, yang berada pada zat Allah Ta'ala, yang berada pada diri Allah. Jadi perkata ni dia berada di mana? Dia berada pada diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia jenis ada perkata ni. Kalau Allah inkishaf, Allah buka kasyaf, maka kita boleh lihat di akhirat kelak sifat yang bernama perkata yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang boleh jadi satu sifat yang jenis wujudi yang berada pada zat Allah Ta'ala, yang boleh ataupun yang berkeupayaan berkata-kata pada sedia kala. Tu sifat tu. Jadi kesimpulannya tuan-puan, nak faham sifat dia dulu. Macam biasalah. Sifat dia ni, apa yang kita nak faham? Ciri dia ni, ciri perkata ni, keupayaan untuk Allah berkata-kata pada sedia kala, walaupun dia belum berkata-kata. Adapun berkata-kata itu dia punya peranan dia. Peranan dia, dia punya berkata-kata tu. Ataupun dalam bahasa akademik dia panggil berkata-kata itu adalah samarah ataupun kesan daripada sifat perkata. Jadi kita nak bincang dulu, walaupun Allah tu tak berkata-kata lagi, tetapi dia ada ciri perkata yang ada pada diri Allah, walaupun dia masih belum berkata-kata. Sebelum kita nak bincang peranan dia, apabila ada sifat perkata, dia boleh berkata-kata. Dan berkata-kata ini bukan sama dengan kita. Cuma konsep saja sama. Kita pun ada sifat perkata yang Allah beri kepada kita. Sebab itulah kita boleh bercakap. Cuma kita bercakap dengan alat yang Allah berikan, lidah. Allah berikan alat kita, lidah. Kemudian Allah packagekan beberapa alat lain, suara. Peti suara Allah bagi, lidah Allah bagi, itu alat untuk mengeluarkan mengeluarkan suara dan juga lahirnya perkataan. Itu kita. Jadi Allah Ta'ala ini, kita faham step pertama dulu, dia ada ciri perkata. Apabila dia ada ciri perkata ni, walaupun dia belum berkata lagi, dia boleh untuk berkata-kata. Jadi boleh tak berkata-kata ni sebab apa? Sebab dia ada sifat perkata. Itu dia punya asas dia. Baik. Jadi apabila kita sebut kalam tuan-tuan, kita kena ubah kita punya mindset kita. Biasanya kita sebut perkataan, dia akan refer kepada kita sebut kalam ataupun kita sebut perkata, dia akan refer kepada perkataan. Biasanya kita akan nampak perkataan. Kita dah nampak kepada tulisan Quran itu. Itu bukan sifat perkata yang ada pada Allah. Yang kata sifat perkata yang ada pada Allah Ta'ala, yang kata kalam dia ini, kalam Allah ini,
Bukan hak tulisan yang boleh ditulis itu. Tu kena kita kena setting balik. Biasanya minda kita akan terus terbayang apabila kita kata kalam Allah. Kalamullah, perkataan Allah Taala. Maka terus kita nampak perkataan yang ada suaranya, perkataan yang boleh direkod, boleh ditulis, boleh dicatat, boleh dilihat. Bukan itu perkata Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kata sebut kalam Allah, dia merujuk kepada apa? Dalam bahasa akademik dia panggil kalamun nafsi. Ini bahasa kitab. Kalam nafsi. Kalam nafsi ni apa dia? Yang kita kata keupayaan atau kemampuan tadi. Keupayaan ataupun kemampuan berkata-kata yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keupayaan dan kemampuan berkata-kata yang ada pada zat Allah Taala ini, dia bukan ada suara. Dia bukan ada suara dan bukan berhuruf. Dia bukan bersuara, bukan berhuruf, dan statusnya ialah qadim, sedia kala. Maksud apa? Maksudnya tidak ada permulaan. Bukan baru, bukan baru ada sifat perkata Allah. Tidak. Tu dia panggil kalam Allah. Apabila kita sebut kalam, inilah dia sifat perkata Allah Ta'ala yang merujuk kepada kemampuan dan juga keupayaan. Adapun kalam yang kita faham, yang biasa kita faham, itu dipanggil kalam lafzi. Yang biasa kita duk faham. Yang biasa kita faham ni bukan ciri perkata. Yang biasa kita duk faham ni berkata-kata. Apabila kita berkata-kata, lahir apa dia? Lahir perkataan. Itu dipanggil kalam lafzi. Kalam lafzi ni perkataan yang keluar daripada alat. Perkataan yang keluar daripada alat. Alat yang Allah jadikan daripada lidah dan juga daripada gegendan. Suara kita, peti suara. Allah buat peti suara dan Allah buat lidah kita. Itu alat. Jadi perkataan ini dia lahir daripada alat yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada suara, yang ada huruf. Ada suara dan ada huruf. Statusnya baharu, bukan status qadim. Itu dipanggil kalam lafzi, bukan ciri perkata. Adapun ciri perkata kita bincang ni ialah ciri perkata yang ada pada diri Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, settle. Artinya wajib bagi Allah Ta'ala. Maka kata Allah, yang sifat perkata Allah itu bukan dengan huruf, bukan dengan suara, bukan dahulu, bukan kemudian. Yang dahulu, yang kemudian itu kesemua perkataannya. Itu perkataan. Baik. Mustahilnya Allah bisu. Baik, sebelum mustahil itu penutup dah. Kita satu lagi sebelum penutup tu, mustahil tu dia nak tutup. Satu lagi tuan-puan, kita dah tahu dia punya ciri dia, ciri perkata, dan kita apabila kita kata kalam Allah, Allah berkata-kata ini merujuk kepada ciri perkata Allah, ciri yang ada pada diri Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak tengok pula peranan dia, tak nak tengok fungsi dia. Dia panggil ta'alluq kalam. Kalam nafsi ataupun kalam ismi. Kalam yang disebut sebagai ciri perkata yang ada pada Allah, bukan kalam lafzi. Bukan kalam lafzi. Baik. Jadi peranan dia, peranan sifat perkata yang ada pada zat Allah ini, dia mempunyai peranan ataupun ta'alluq dilalah, nama dia. Ta'alluq dilalah. Ta'alluq dilalah ni apa dia? Ta'alluq dilalah ni perkata Allah Ta'ala ini ataupun peranan sifat perkata yang ada pada Allah ini, tujuan dia adalah untuk memberi faham. Itu dilalah. Untuk memberi faham tentang apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Merangkumi, ini bidang tugas dia. Merangkumi perkara yang wajib pada akal dan perkara yang mustahil pada akal,
dan perkara yang harus pada akal. Ada 3. Jadi mesej dia, sifat perkata ni dia berperanan untuk menyampaikan mesej. Kita pun sama tuan-tuan, konsep kita pun sama. Kenapa kita bersuara bercakap? Untuk menghantar mesej kepada orang. Apa yang kita nak beritahu kepada orang supaya orang dengar perkataan kita, orang faham. Itu dia punya tujuan perkataan kita, tujuan percakapan kita. Supaya kita boleh hantar mesej kepada orang lain dan orang lain boleh faham apa yang kita baca, apa yang kita ucap. Sebab itulah kalaulah kita tak nak bercakap, kita tukar kepada writing, tukar kepada tulisan. Sama dia punya tujuan dia, hantar mesej. Kenapa? Kerana nak bagi kawan kita faham apa yang kita nak sampaikan. Jadi inilah dia peranan dan takluk kalam ismi ataupun kalam nafsi yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ni tuan-puan, bukan Nabi dengar apabila Allah berkata-kata, bukan Nabi dengar macam kita dengar. Kita ni apabila tuan-puan dengar saya bercakap, tuan-puan dengar suara. Tuan-puan dengar suara saya yang berlega di dalam udara ni. Getaran bunyi ni tuan-puan, dia bergerak dalam gelombang. Bunyi ni dia bergerak dalam udara, gelombang. Bunyi kita ni, suara kita. Sifat dia Allah Ta'ala buat gabungan. Suara ini dia boleh bergerak, menghantar laju dengan udara. Tu dia punya apa nama ni, keunikan dan kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Gabungan. Allah ni menggabungkan tuan-tuan, kalau kita perhati penciptaan Allah Ta'ala, apa saja benda Allah gabungkan satu ataupun beberapa makhluk saling lengkap melengkapi, saling perlu memerlukan, mempunyai peranan masing-masing. Allah buat bunyi, nak bergeraknya bunyi diperlukan kepada udara, kerana gelombang. Suara ini dia bergerak melalui gelombang dalam udara. Baik. Tu Allah Ta'ala buat beberapa benda saling lengkap melengkapi dan perlu memerlukan antara satu sama lain. Apabila tuan-puan dengar saya punya suara dan tuan-puan faham, apa yang faham? Mesej. Maka itulah dia dipanggil peranan perkata yang ada pada kita. Lebih kurang konsep yang sama. Allah Subhanahu wa taala ini dia ada sifat perkata, maka dia apabila Allah berkata-kata, dia tak sama dengan kita. Tetapi Nabi ini dia boleh faham. Nabi akan faham apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi akan memahami apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mustahil itu last sekali tu. Jadi kesimpulan tuan-puan, saya ulang sekali lagi. Kesimpulan peranan dia, peranan perkata memberi ataupun peranan sifat perkata ini untuk memberi faham tentang apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, merangkumi perkara wajib, mustahil dan juga harus. Mana contoh dia? Allah menjadikan kita mendengar. Ini Allah jadikan beberapa benda. Allah jadikan kita ni mendengar sifat perkata Allah. Contoh Nabi lah mudah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan, Allah jadi apa dia? Allah menjadikan kita ni mendengar, telinga kita Allah menjadikan mendengar sifat perkata yang ada pada Allah. Dan apabila kita dengar sifat perkata yang ada pada Allah ni dan memahami makna yang dikehendaki oleh Allah, tu mesej dia. Kita dengar tak sifat perkata Allah? Dengar. Nabi dengar tak? Dengar. Allah jadikan pendengaran Nabi, itu dia panggil takluk qudrah. Kita dah belajar peranan qudrah, dia menjadikan satu benda. Allah jadi apa? Allah jadikan pendengaran yang ada pada Nabi boleh mendengar sifat perkata Allah dan boleh memahami makna
Tu yang mesej dia. Boleh memahami makna yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Allah buka pendengaran Nabi, dengar sifat perkata dia, dan Nabi faham apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti kita mendengar ataupun Nabi mendengar ataupun kita mendengar qul huwallahu ahad. Kita dengar qul huwallahu ahad. Apabila kita dengar qul huwallahu ahad, kita faham makna qul huwallahu ahad tu. Ni contoh saja. Nabi dia dengar sifat perkata Allah, dia faham apa yang Allah nak. Kemudian dia keluar, apabila dia faham, dia cerita balik kepada makhluk. Mesej yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Mesej yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Apabila Nabi cerita mesej yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dalam bentuk apa? Dalam bentuk perkataan. Kerana Nabi ni dia ada perkataan. Bukan perkata Allah ni ada perkataan, tidak. Jangan samakan. Apabila Allah ada perkata, Allah berkata-kata macam kita juga. Tapi kita tak dengar suara Allah Ta'ala. Nabi boleh dengar dia kata suara Allah. Tu dah merapu dah. Tu tak betul. Itu kita. Ni kena faham step by step dia. Konsep kita lain. Nabi dengan Allah Ta'ala ini dia dengar apa? Allah bagi Allah ciptakan pendengaran Nabi ni boleh mendengar sifat perkata yang ada pada Allah. Dan Nabi faham sifat perkataan ada pada Allah. Nabi faham. Apa dia Nabi faham? Nabi memahami makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contoh apa? Contoh Nabi dengar perkata, lalu Nabi faham. Lalu Nabi pun cerita qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tu. Dan kita faham apa dia? Kita faham makna bertepatan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Apa yang kita faham betul dengan benda yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala ini perkata dia tidak ada suara macam kita. Apabila Nabi sebut, Nabi ungkap ada suara. Sebab tu Nabi sebut, Nabi apabila dia baca Quran ada suara. Boleh ditulis Al-Quranul Karim. Boleh ditulis. Kita hafal demi huruf demi huruf. Adakah itu sifat perkata Allah? Bukan. Inilah yang menjadi kontroversi di kalangan para ulama. Ada ulama kata Quran itu qadim. Kalau baru ni orang boleh kata hak Nabi cipta. Sedangkan ni bukan ayat idea Nabi, tidak. Nabi faham apa yang Nabi dengar daripada sifat perkataan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Nabi ucap dengan perkataan Nabi. Lahirnya tulisan qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa yang Nabi sampaikan itu, apa yang kita faham itu menepati dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Sebab itulah Imam Ahmad bin Hanbal dia nak jaga takut gelincir akidah orang awam ini, maka dia kata Quran itu qadim. Sebenarnya kan Quran tu dia ada mula baru. Tapi tak boleh ceritalah pada orang awam baru ni. Nanti dia kata baru, rupanya Quran ni bukan datang daripada Allah Ta'ala lah. Kalau baru ni baru cipta lah. Tu Imam Ahmad bin Hanbal nak jaga akidah orang awam, maka dia sanggup dipenjarakan oleh pemerintah ketika itu, dan dia dihukum sebab oleh pemerintah kerana enggan mengeluarkan pandangan bahawa Quran itu baru. Ini cara ulama kita tegas nak menyelamatkan akidah orang awam. Takut orang awam ni tersilap faham Quran itu baru apabila kata baru. Kalau untuk orang yang belajar, dia fahamlah. Bukan itu sifat perkata Allah Ta'ala. Perkata Allah Ta'ala ni tidak ada suara. Dia tidak ada huruf, tak boleh tulis. Tidak ada suara, tak boleh dengar. Nabi dengar, tapi Nabi bukan dengan suara. Tu. Nabi dengar apa? Nabi dengar sifat perkata Allah Ta'ala. Tu kita tak faham tu. Duk penilah dia fikir. Faham dengar apa pula ustaz tak ada suara? Sebab kita dengar benda detect dengan suara saja.
Pendengaran kita ni dia limited kepada suara. Kita dah bincang bulan lepas. Pendengaran kita ni dia hanya connect dengan suara saja. Benda lain tak boleh dengar. Ni air ni tak boleh dengar. Sedangkan sepatutnya Allah boleh buka hijab telinga kita boleh dengar air ni. Diri air kita boleh dengar, bukan suara dia. Diri dia kita boleh dengar. Dan diri botol ni kita boleh dengar. Macam mana diri botol boleh dengar? Tapi Allah Ta'ala tak buka hijab di dunia. Allah dia boleh dengar semua. Semua benda yang ada Allah boleh dengar. Sifat perkata ada, ya, apabila ada Allah boleh dengar. Itulah Nabi ni Allah buka pendengaran dia, boleh dengar sifat perkata Allah Ta'ala, dan Nabi faham apa makna yang Allah nak sampaikan mesej kepada dia. Macam kita ni Allah Ta'ala buat alat mudah untuk tuan-tuan dengar suara saya. Apabila dengar suara, sampailah mesej. Tu pun berkali-kali kena ulang nak boleh sampai mesej pun. Sebab apa? Itu biasa kita. Nabi dia dengar sekali, dia faham dah apa yang Allah Ta'ala nak. Tu dia panggil dilalah. Jadi kalam ni tuan-puan, kalam salah satu daripada dilalah. Salah satu, bukan satu-satunya dilalah. Dilalah ni dipanggil penunjuk ataupun penghantar mesej untuk tujuan dia, untuk orang nak faham. Salah satu saja kalam, perkataan ini. Banyak lagi tulisan, tu signboard tuan-puan, tak bercakap. Tak ada orang bercakap pun. Kita tengok signboard saja kita tahu. Mesej kita dapat melalui signboard di tepi jalan. Orang tak tahu jalan nak pergi ke nak sampai ke mana-mana tempat tuan-puan, tak apa, tak tahu jalan. Kenapa? Kerana penunjuk arah ada, signboard ada. Daripada KL ni tuan-puan, kita nak balik kampung kita, nak balik Kelantan, keluar saja Tol Gombak dah nampak dah. Dah nampak Kota Baru. Walau Kota Baru tak ada lagi, tapi dah ada dari sini. Penunjuk dah ada awal. Itu dia panggil dilalah dalam bahasa akademiknya. Baik, saya tuan-tuan. Satu lagi, dilalah. Dilalah ni ada 3 tuan-tuan. Kita berapa minit lagi? Di awal kan ni kan 8.10 dah masuk isyak kan. 8.10 sikit lagi tuan-tuan. Dilalah ni, di bahagian dilalah ni dia ada 3 dilalah. Pertamanya perkataan atau pertuturan. Yang keduanya dilalah juga. Yang keduanya isyarat. Isyarat pun dilalah juga. Isyarat, lampu isyarat ke, isyarat dengan tangan ke, dilalah dia panggil. Jadi isyarat dengan tangan ni, isyarat ni boleh dipahami melalui isyarat, seperti lampu isyarat dipahami oleh semua orang dengan warna saja. Tu dia panggil, selain daripada perkataan, pertuturan, isyarat juga merupakan dilalah, penunjuk atau penghantar, nak menghantar mesej bagi orang faham. Dan yang ketiganya dia panggil tulisan. Ini mudah saja. Tulisan ini boleh dipahami oleh semua orang. Tulisan sama WhatsApp, tulisan kita, writing kita, ataupun papan tanda, signboard dan sebagainya. Itu dia punya bahagian dilalah. Baik, last sekali, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, mustahilnya Allah Ta'ala bisu. Mustahil ni perkara yang tidak boleh diterima oleh akal. Apabila mustahil, ialah rumusan mesti tidak. Mesti tiada bisu pada Allah Ta'ala. Kalau tak nak guna mustahil, guna rumus dia. Rumus dia mesti tidak, ataupun mesti tiada, ataupun mesti tak ada. Mesti tiada bisu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa mesti tak bisu ni? Kerana dia bersifat dengan perkata.
Kalau bisu, dia tidak ada sifat perkata. Tu bisu. Bisu ni mustahil. Tak bisu istihalah. Allah bukan bersifat dengan bisu. Allah bersifat dengan tak bisu. Tak bisu ciri dia. Sebab bisu ini tidak ada ciri perkata. Kita pun sama. Kita ni budak kecil lagi tuan-puan. Kita sebut dah bulan lepas. Baby umur setahun. Boleh bercakap? Tak boleh bercakap. Kenapa kita tak panggil dia bisu? Kerana dia ada deria ataupun sifat ataupun ciri perkata. Cuma tak sampai tempoh yang Allah berikan kematangan untuk dia mengeluarkan suara secara normalnya. Belum sampai. Betul tak kata umur setahun? Kenapa tak boleh bercakap ni? Tak sampai lagi. Biasalah setahun lebih baru bercakap. 2 tahun baru boleh bercakap. Tak ada orang kata bisu ni. Tak. Kenapa? Baru setahun. Melainkan 3-4 tahun ataupun 7 tahun tak boleh bercakap. Bukan isu speech delay, tapi disahkan bisu. Barulah orang kata bisu. Kenapa? Tidak ada ciri perkata. Jadi apabila ada ciri perkata, tak boleh panggil bisu. Macam kita tak bercakap, semua kita senyap. Ada kesenyap sekarang ni kerana boleh hukum kita bisu? Tak. Kerana kita tak nak cakap saja. Bukan kerana aku tak boleh cakap, bukan kerana aku bisu, tapi kerana aku tak cakap. Jadi bisu ni tuan-tuan, orang yang tidak ada sifat perkata. Sebab tu Allah mustahil dia bisu. Dalilnya, mana dalil naqal yang Allah Subhanahu wa taala akui dan dia beritahu bahawa dia ni ada sifat perkata yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya firmanullah taala, wa kallamallahu Musa taklima. Artinya dan berkata-kata Allah akan Nabi Musa akan sebagai berkata-kata. Iaitu apa dia? Berkata-kata ni menkhabarkan ia telah ada berkata-kata dengan Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Artinya telah berkata-kata oleh Allah akan Nabi Musa akan sebagai berkata-kata. Berkata-kata yang macam mana? Berkata-kata yang membolehkan Nabi Musa memahami apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Dan Nabi Musa ini dia berkata-kata direct tanpa orang tengah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Musa mendengar sifat perkata yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ke-14, kaunuhu qadiran. Yang ke-15, kaunuhu muridan. Yang ke-16, kaunuhu aliman. Sampailah yang ke-20, kaunuhu mutakalliman. InsyaAllah kesimpulan ini kita akan bincang minggu depan. Kita akan habiskan minggu depan tuan-puan untuk penutup kepada ciri 13 ciri ketuhanan ini. Penutup dia minggu depan. Jadi hari ini 13 ciri dah kita bincang. Dia ada penutup dia. Penutup itu kita bincang minggu depan. Barulah akan datang kita akan terus kepada topik lain, iaitu teras yang kedua. Jadi sistem kepercayaan kepada Tuhan ini dia berteraskan 6 pilar ataupun 6 teras. Teras pertama ni kita baru bincang teras pertama, rukun. Bahasa akademik panggil rukun. Rukun pertama. Dia ada 5 rukun, 6 rukun. Kita dah settle rukun pertama. Rukun pertama ni tuan-tuan, dia ada 13 ciri. 20 ni musannif dia tak detailkan 7 terakhir tu. Dia just bincang 13 ciri sahaja. Ciri asas dia panggil. Nak kenal Tuhan melalui 13 ciri basic sahaja. Bukan Allah Ta'ala ada 13, tidak. Dia banyak ciri kesempurnaan yang ada pada diri dia, tetapi memadai untuk kita faham basicnya 13 ciri yang ada pada diri Allah. Bermula ciri yang bernama ada, kidam, sampailah ciri malani yang ke-13, ciri yang bernama perkata yang ada pada
pada diri Allah Subhanahu Wa Taala. Settle ciri yang teras yang pertama. Jadi ada 4 teras lagi. Yang fokusnya ialah dua teras saja yang fokus. 4 itu dia mudah sahaja. Rukun iman itu 4, dia 6 semua. Rukun Islam ada 5. Rukun 6 ni, rukun iman ada 6. Yang fokusnya 2 teras saja. Lebih itu dia mudah. 4 itu. Kenapa? Kerana beriman kepada malaikat mudah, beriman kepada kitab mudah, beriman kepada hari kiamat mudah. Last sekali kita fokus balik, beriman kepada qada dan qadar. Kita beriman kepada pelaksanaan dan juga perancangan Allah Ta'ala. Kita kena percaya apa saja berlaku ini semuanya praktis Allah berdasarkan plana dia. Tu kita akan bincang balik. Kita kena akui, kena yakin apa yang berlaku dalam kehidupan kita ini tidak terlepas walaupun satu benda, semuanya dirancang oleh Allah Ta'ala. Apa yang dia buat, maka itu dipanggil apa? Dipanggil teras keimanan kita yang ke-6. Beriman kepada qada dan qadar. Beriman terakhir ke-6, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada qada dan qadar yang kelima. Baik, itu mudah saya tupan. InsyaAllah bulan minggu depan kita akan tutup teras pertama ini sebelum kita bincang rukun yang kedua. Tapi saya tak silap kitab kita diringkas, dia just ada 2 saja. Kitab kita ni ringkas ada 2 teras saja. 4 lagi tu kita bincang dalam kitab-kitab lain. Wallahu a'lam bissawab. Barulah tuan-puan, apabila kita ada 6 dalam hati kita ini, barulah dia panggil sistem. Adanya sistem kepercayaan yang mantap lagi padu berkaitan dengan ketuhanan. Baru panggil kita kenal, kita faham dan kita pegang. Faham dan pegang itulah dipanggil kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyebabkan perhubungan kita dengan Allah semakin mantap dan semakin hampir. Wallahu a'lam. Hari Ahad ni kita tak baca kitab tuan-tuan. Hari Ahad ni kita tak baca kitab fiqh, kita tukar kepada maulid. Kita tukar kepada program Maulid Nabi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.